Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghil miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadani amillahi wa ifdalih. Nawaina ta'lum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhila wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair, Allahumma amin. Yang saya kasihi lagi saya muliakan Al-Fadil Tuan Mudir, sahabat saya Ustaz Tirmizi. Yang saya muliakan ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini pertemuan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi pertemuan kita pagi ini bagi membincang dan menceritakan berkenaan sejarah hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kitalah sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beroleh syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik dan ibu-ibu yang dikasihi Allah, kita telah tinggalkan lama perbincangan ataupun perkongsian berkenaan dengan ringkasan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini lebih kurang 7 bulan yang lalu, sebelum berlaku PKP. Pada buku catatan saya 23 Februari tahun 2020, pada muka surat 36 yang ada kitab. Yang tak ada kitab tu betul ya? Ada catat? Tak apalah, tak catat, ustaz catat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulakan, sebaiknya kita membuat ulang kaji sedikit, iaitu kepentingan kita ni mempelajari sirah nabawiyah. Pernah tak kita terfikir mengapa kita perlu mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita mempelajari sirah hanya untuk mengetahui mengenai apa yang terjadi kepada seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu sahaja? Jadi katanya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim, kita semua ni mengaji sirah nabawiyah adalah merupakan cerminan ataupun cerminan praktikal Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Quranul Karim. Kita mengaji ni kita nak kenal dan kita nak membawa diri kita
Kalau kita bercerita ataupun berkisarkan tentang peristiwa Uhud, seolah-olah kita lah berada di Uhud itu. Kalau kita pergi ziarah Uhud, kita pergi menunaikan umrah ke haji ke, bila ziarah di medan Uhud itu, naik bukit Uhud, kita rasa kita melempatkan diri kita seolah-olah kita duduk pada zaman itu. Bagaimana susah payahnya Nabi SAW dan para sahabat. Bagaimana Nabi SAW patah giginya, tertusuk wajahnya dengan perisainya, besi tu kan, baju besi Nabi SAW. Maka sebab itu katanya, oleh sebab itu mempelajari sirah nabawiyah penting dan sangat dituntut dalam agama kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 tu, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kamu, kata Allah. Jadi idola kita yang terutama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nak kita contohi, yang kita nak teladani itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita sebagai seorang penuntut, kita kena menteladani Nabi SAW. Kita sebagai seorang guru juga menteladani Nabi SAW. Kita sebagai ibu, kita juga menteladani Nabi SAW. Kita sebagai ayah juga kita kena menteladani Nabi SAW. Maka katanya terdapat beberapa kepentingan mempelajari sirah nabawiyah. Banyak penting kelebihan kita dapat bila kita mengaji sirah nabawiyah ini. Sebenarnya musuh-musuh Islam telah pun lama belajar tentang Nabi SAW. Sebab tu ada yang mula-mula mengkaji tentang sirah Nabi, kehidupan Nabi, mereka asalnya bertujuan untuk melemahkan Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Ramai. Kerana apa? Kerana mula tertarik dengan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja zaman kini, berlaku telah lama, zaman sejak Nabi ada lagi. Sejak Nabi menyampaikan risalah dakwah, risalah tauhid, berapa ramai di antara para sahabat yang dulu sangat memusuhi Nabi. Kalau dia kata Muhammad ini musuh aku nombor satu lah. Kalau jumpa aku nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya berlaku. Setelah berjumpa dan berkenalan dengan Nabi Muhammad SAW, akhirnya jatuh cinta. Kan ada pepatah kita kata, tak kenal maka tak cinta. Sebab tu kita kena berkenal-kenal, supaya lahirnya rasa cinta tu. Kan? Sama macam adik-adik dulu bila masuk ke Mahat ini, Ustaz dah banyak kali datang tapi lupa nama Mahat ni. Mahat apa? Singkatan tahulah, ATAM. Akademi apa? Al-Tahfiz. At-Tahfiz, bukan akademi, At-Tahfiz Muhammadiyah. Mula-mula masuk tu memanglah dia tak kenal kan. Maka ada sesi orientasi supaya kenal mengenal. Kemudian timbul rasa sayang. Tak adalah bully-membuli. Memang tidak patut pun ada peristiwa bully-membuli dekat tempat-tempat Mahat Tahfiz. Malu kalau orang dengar mengaji Quran nombor satu, tapi bully pun nombor satu. Malu tu. Adik-adik boleh sini tak ada bully makan berjemaah ada. Baik. Ini mukadimah ibu-ibu tak apa dah masak dah belum? Akan marah pula ayah-ayah kat rumah. Apa dia?
Dia orang makan kedai. Baik. Di antara kepentingannya, kelebihan yang kita dapat adalah untuk mengambil tauladan dan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mengetahui sirah dan petunjuknya serta mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Kalau kita sekarang ini hidup dalam suasana PKPP, kena mematuhi SOP, sebenarnya bukan baru, zaman Nabi juga telah ada. Nabi pun telah mengajar kepada para sahabat bagaimana kalau ditimpa sesuatu wabak, apa yang patut dilakukan, apa yang tak patut dilakukan. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari sirah Nabi bermakna kita mempelajari sirah semulia-mulia manusia, kerana baginda adalah manusia yang paling agung di atas muka bumi ini. Bila kita mengaji sirah, kita sedang nak kenal dengan satu manusia yang paling mulia dalam dunia ni. Kalau ada orang mengaku mendabik dada atau mendakwa dirinya paling mulia di dunia ini, dia bohong. Kerana yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, yang sangat dicintai oleh makhluk di kalangan ahli langit, ahli bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kelebihannya adalah dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang sebenar tepat, kerana kebanyakan ayat-ayat Quran diturunkan mempunyai asbabun nuzul. Ada sebab-sebab ayat diturunkan yang tertentu yang terkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat adik-adik menghafal Quran, bila hafal ayat ini, apa sebab ayat ini diturunkan, dia terkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikata ilmu sirah ini sangat luas dan menjadi sumber bagi hukum bagi ilmu-ilmu akidah, hukum hakam, akhlak dan metodologi dakwah dan lain-lainnya. Maka oleh itu, adik-adik, ibu-ibu yang dikasihi Allah, seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita hendaklah menjadikan sirah ataupun perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam ini sebagai petunjuk dan ikutan dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, kerana baginda lah insan mulia yang selayaknya kita contohi dan teladani. Itu mukadimah. Ingat mukadimah. Barulah kita nak masuk cerita kita, sambungan kita pada pengajian yang kita tinggalkan bulan Februari yang lalu. Muka surat 36. 100 pula. Muka surat 36. Adik-adik, ibu-ibu yang dikasihi Allah sekalian, sebagaimana kita, begitu juga Nabi SAW, manusia macam kita, yang mana kehidupan di dunia ini disusuli dengan usaha, kena bekerja, bukan duduk relax-relax saja. Walaupun ia seorang Nabi, tetapi dia mencontohkan kepada kita betapa baginda Nabi SAW sangat orangnya sangat berusaha, sangat tinggi usaha untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi maknanya tak ada alasan kita kata kita susah, tetapi Nabi SAW lebih lagi daripada itu. Nabi menunjukkan sikap kepada kita betapa sesiapa yang nak hidup yang senang dan berjaya, mesti kena ada usaha. Macam adik-adik lah, satu masa nanti nak hidup berjaya, dia tak datang bergolek, duduk baring-baring kat rumah, tiba-tiba senang. Jarang tu yang ikut sangat cerita drama tu. Drama ni tak boleh pakai sangat, tengok saja boleh lah. Nak menghiburkan hati, nak menenangkan fikiran, mesti sebab tu ramai orang suka tengok drama. Pukul 7 patut pergi masjid, baca Quran, tengok drama Mencintaimu 7 hari. 7 hari je pula. Sedangkan dalam Islam
Suruh kita kalau bercinta, berkasih sayang, sampailah selama-lamanya. Bukan 7 hari je. Sikit benar cinta 7 hari. Jadi Rasulullah SAW tidak memiliki pekerjaan tetap pada masa mudanya. Nabi tak ada pekerjaan tetap. Namun ada riwayat yang menyatakan bahawa beliau pernah mengembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad. Begitu pula Mekah. Di Mekah untuk mendapatkan upah. Nabi pada waktu kecil pun dah berusaha menjadi pengembala. Mengambil upah mengembala kambing orang. Mana Nabi pun hard working. Kerja keras. Sejak daripada muda. Kemudian dia kata beliau beralih kepada pekerjaan berdagang ketika usianya mulai beranjak dewasa. Mana kanak-kanak Nabi SAW ambil upah. Ingat senang ke bela jadi pengembala kambing ni? Susah kan? Saya pergi lawat Hussein Fauzi Farm tu, kambing tu mula liau ke. Terlepas daripada kandang nak mengambat ni kami susah hari. Susah. Kebanyakan sirah para nabi memang dimulai dengan mengembala kambing. Jadi bila dipikir-pikir, disiasat-siasat, maka para ulama kata kambing ini di antara haiwan yang sukar juga untuk diurus. Hanya orang yang sabar. Kalau nak belajar sabar, bela kambing. Kalau tak nak sabar, banyak makan kambing. Hari darah panas. Dua benda beza. Makan dengan bela tu berbeza. Makan kambing ramai orang suka, membela tu tak ramai. Pasal renyih kerjanya. Tahu renyih? Tahu? Orang kampung tak tahu lah. Sulit. Banyak benda yang nak diuruskan. Jadi Nabi SAW pada ketika usianya mulai beranjak dewasa, Nabi mula berdagang. Diriwayatkan bahawa beliau berdagang dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi yang merupakan sebaik-baik teman dagangnya. Tidak menipu dan juga tidak menghina. Pada saat pembukaan kota Mekah, beliau berkata kepadanya, "Selamat datang saudaraku dan teman dagangku." Jadi Nabi SAW pada usia yang menganjak dewasa, Nabi mula berdagang. Dan Nabi SAW bukan berdagang sendirian, dia ada kawan. Maka sebab itulah sebenarnya nak mengajar pada kita, nak buat benda baik ini mesti berkawan. Dia tak boleh seorang. Dalam masa yang sama, dia suruh kita pilih kawan. Kena cari kawan yang betul. Adik-adik nanti adik-adik dah hafiz 30 juzuk. Ustaz, anak murid ustaz sehari Jumaat lepas baru khatam 30 juzuk. Bapak dia suka betul. Siap WhatsApp lagi, buat TikTok. Buat TikTok tau. Kita pun bersyukur kepada Allah Ta'ala. Murid yang kita ajar daripada Iqra', akhir sekali khatam 30 juzuk. Tumpang bangga dan gembira. Jadi bila khatam 30 juzuk, kita kena pandai pilih kawan. Maksud ustaz, kalau salah pilih kawan, nanti kita akan jauh dengan Al-Quran. Bila jauh dengan Al-Quran, jadi kita mudah lupa sebab Quran tu barang mahal. Allah Ta'ala kata apa? Wala tashtaru bi ayati samana qalila. Jangan kamu berjual beli dengan ayat aku dengan harga murah. Maksudnya Quran tu benda mahal. Bila Allah bagi pada kita, hendak kita jaga elok-elok. Sama dengan ibu-ibu, bila kita boleh baca Quran, kita kena jaga dia. Maknanya hari-hari kena disiplinkan diri kita, mesti baca Quran. Sebelum tengok ni, wajibkan diri kita buka Quran dulu. Malu kita pada Allah kalau bangkit tidur terus buka ni. Mesti. Saya tak kata orang, saya kata diri saya sendiri.
Setiap hari mesti disiplin kan. Sebelum nak tengok apa benda, orang mesej ke apa, orang tanya ke, orang WhatsApp ke, mesti kita akan baca mushaf dulu. Paling tidak beberapa ayat. Kerana bimbang kita akan didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Berapa juzuk average? Kat sini average dia berapa juzuk? 6-7 ya. Banyak alhamdulillah. Dia kena jaga. Bukan senang nak hafal 6 juzuk. Nak hafal 6 ayat pun terkial-kial. Cik ya. Sebab tu masa musim PKP dulu, PKPP, PKPD semua semayang kat rumah. Ramai lah makcik-makcik komplain. Suami dia asyik baca inna a'toina kal kausar. Qul huwallahu ahad. Itu surah. Kalau sembahyang tarawih itu je ayat dia baca. Pasal apa tu? Pasal itu dia hafal. Sembahyang inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Mula-mula makmum suka lah pasal ringkas. Lama-lama jemu makmum. Abang tak ada surah lain. Asyik surah ni je. Itu je yang tahu. Mujuk alhamdulillah. Jenis yang tahu Fatihah je lagi kacau. Apa Fatihah terus rukuk. Isteri marah, tak sah semayang kita. Ngadu kita tanya, sah tak semayang kami? Sah. Yang wajib Fatihah je. Kan? Tu ya. Kemudian Nabi SAW pada ketika usianya 25 tahun, ia pun pergi merantau ke Syam. Syam ini sekarang ni Syria. Syam ni luas ya. Bumi Syam luas. Dulu Palestin bumi Syam, Jordan pun bumi Syam. Damsyik tu sekarang ada lah, Damascus di Syria, kota Damascus. Besar dulu Syam tu. Sekarang dah jadi Syria. Maknanya ketika usianya 25 tahun dia pergi merantau ke Syam untuk memperdagangkan harta Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang pedagang yang memiliki kedudukan dan harta. Banyak yang meminta beliau memperdagang hartanya. Kan dalam surah Duha tu Allah Taala kata apa? Apa ayat surah Duha tu ya? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan. Okey, pada ayat apa tadi? Yu'tik apa dia? Alam yajidka yatiman farda. Lagi? Sebelum tu. Lupa pula surah Duha apa. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Taala cerita dalam Quran dalam Duha. Nabi tak ada apa wala diberi harta, itulah Khadijah. Yu'ti. Itu sayangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW. Jadi Khadijah ni kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebahagian yang mengatakan kalau dinisbahkan kekayaan Khadijah waktu sekarang ni multi-trillionaire. Sebut pun terbelit lidah. Bukan saja billionaire, multi-trillionaire. Kayanya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Suku Quraisy adalah suku pedagang. Terkenal dahulu, kaum Quraisy ini adalah memang businessman. Dia memang ada jenis gitu. Allah Ta'ala ni maha adil. Ada jadikan bangsa ni, kaum ni memang jenis meniaga je. Kaum ni jenis berdagang, bertani. Cantik. Kalau semua berniaga tak ada bertani, makan kain je lah kita. Ada yang bertani, yang ni bercocok tanam. Ada kaum yang kerjanya
nelayan, kan. Jadi hidup ini kena bersyukur, bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Ada yang dijadikan Allah Ta'ala mengajar aja. Kalau semua mengajar, siapa pula nak dengar? Betul tak Cik? Contoh kawan ibu, kerjanya berletih je. Betul lah tu. Jadi suami pula mendengar dengan anaknya. Kalau suami sendiri asyik berletih, siapa dengar? Kipas. Jadi ada cantik aturan Allah Ta'ala jadikan tu cantik dah. Betul saya? Jadi kita tak payah gaduh-gaduh kan. Pasal susunan Allah tu cantik. Kemudian dikata ketika sampai kepada Khadijah berita tentang kejujuran Rasulullah SAW. Sampai kepada Khadijah ada seorang pemuda ni jujur orangnya, sifat. Iaitulah Nabi SAW. Bukan saja jujur, maka sifat dia amanah, akhlaknya mulia. Sifat amanah ni mahal. Orang yang amanah ni mahal kerana mahal dia itu sehingga boleh orang masuk Islam. Berlaku satu kisah ada seorang yang sifatnya jujur, amanah, sehingga kan orang-orang di sekitarnya, bahkan orang di luar daripada daerahnya, bila hendak bermusafir, simpan barang dekat dia. Dia macam bank lah. Bank pun kadang-kadang tak boleh harap juga. Tak tahu hilang duit kita. Tabung haji pun boleh hilang duit. Sahabat saya simpan duit tabung haji, dia tengok ada 2 kali pengeluaran tabung haji. Ini bukan saya nak cerita orang tabung haji salah, tak. Tapi pelik, orang boleh ambil. Maknanya cerita ni tak selamat. Tak selamat ya. Tapi alhamdulillah lah, bila dia adu tabung haji, dapat balik refund duit dia. Tabung buluh lagi tak selamat. Ya, simpan tabung buluh, tahu-tahu berlubang je bawah. Kita duk menyimpan hari-hari. Contohlah ni. Ceritanya, seorang ni, dia datang seorang hamba Allah nak musafir. Dia ada satu cincin. Cincin mahal. Dia kata cincin apa? Emas belian. Dalam emas belian pula. Mahal lah ceritanya. Lalu dia simpan dekat saudara ni. Saudara ni dikenali sebagai orang yang amanah. Saudara ni, ini cerita salafus soleh dulu. Jiran dia Yahudi. Yahudi ni memang tak boleh pakai tuan. Jadi bila dia simpan cincinnya tu, selang setahun, tuan cincin datang semula nak ambil cincin dia yang disimpan. Macam simpan ke Ar-Rahnu lah. Upah simpan kena bayar. Ar-Rahnu ni lain, kalau simpan dia maknanya kata Sudin sesak lah tu. Simpan ke Ar-Rahnu dekat tu. Jadi bila datang, kawan ni dah simpan dalam kotak cantik punya. Orang ni datang, aku nak ambil baliklah cincin aku simpan dekat kau ni. Dia kata ada. Dia ambil kotak. Ambil kotak, bila buka kotak tu, terkejut dia. Dia dapati cincin ni tak ada. Kacau betul. Orang ni memang amanah, terkenal. Tapi satu hari diuji Allah Ta'ala, hilang cincin tu. Pening dia. Maka dia kata kepada tuan punya cincin tu, bagi aku tempoh sehari. Aku akan pastikan, aku akan cari cincin tu. Pening dia tuan-tuan. Memikirkannya, berdoalah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, selesaikanlah masalah aku ni ya Allah. Barang amanah. Waktu susah barang amanah ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa berlaku? Pada esok paginya dia tetap berdoa pada Allah Ta'ala. Ini sifat orang yang takwa, amanah. Kan Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jalan keluar. Adalah satu hari esoknya, orang mari jual ikan. Macam kita lah orang jual ikan naik lori kan. Dulu saya tak tahu dah naik apa, cerita tu tak dikisah, tu orang cerita jual ikan. Ikan besar-besar ni. Jadi isteri kepada pemegang amanah ni, orang jual ikan, dia beli ikan besar. Tak tahulah jenahak ke kerapu ke, wallahu alam, tak cerita.
Pasal Arab ni dia tak jadi nama ikan. Kalau kita makan contoh di Badar kita makan di Madinah, di Badar. Badar tu ada satu kedai tu jual ikan. Macam tempat kita aroma jeram lah. Ikan bakar. Dia tak ada bakar-bakar ni, tak erti dia. Ikan goreng je. Tapi saya tanya dia, apa nama? Ma ismuk samak. Samak, dia kata. Apa nama ikan ni? Ikan lah, dia kata. Tempat kita kan macam-macam ada. Kita tengok ini ikan cermin, ikan apa nama bawal. Dia tak ada ikan saja. Betul tak dia? Senang tak dia? Ikan. Dah lah makan ikan dengan nasi Arab. Ikan tu goreng garing-garing, dia baginya kita macam sos tu. Tuan-tuan, licin setalam. Ibu-ibu, licin setalam. Pelik tu. Kalau tempat kita isteri masak begitu, confirm suami marah. Apa benda awak masak ni macam ni? Kat sana saya tengok licin. Suami-suami yang paling kuat makan. Tinggal tulang je. Nak cerita. Jadi dia dapat ikan, ibu ni pun, isteri dia ni pun balik bawa ke rumah, bawa masuk ke rumah. Jadi dia pun nak siang ikan tu. Dia belah perut ikan tu, tiba-tiba ada cincin tu. Dia kata kepada suaminya, apa abang simpan ikan, cincin dalam ikan ni? Suami dia lagi panik. Bila pula aku simpan cincin dalam ikan? Kan? Sebelah rumah dia tu Yahudi. Yahudi ni dengar perbualan isteri dengan suami ni tadi. Maka Yahudi tu pun datang, Yahudi ni pun cerita. Dia bocor rahsia, dia kata sebenarnya cincin hilang tu kerja akulah. Masa kau letak cincin tu dalam bekas kotak tu, waktu kau keluar, aku susuk masuk kedai kau, aku ambil cincin tu. Lalu aku pakai cincin tu, cantik, mahal. Aku pun pergi berlayar. Tengah berlayar tu, di tengah laut, cincin tu gugur di tangan aku, jatuh. Aduh, dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak cerita tu, betapa orang yang amanah, Allah akan jaga. Allah beri jalan keluar. Satu lagi mahalnya orang amanah tu, sifat amanah kita ini berjaya mendakwah orang masuk Islam. Apa berlaku Yahudi tadi? Dia masuk Islam. Berlafaz syahadah dia, beriman dengan Tuhan kepada pemegang amanah itu. Itu mahal amanah. Maka begitulah sifat akhlak Nabi SAW. Cerita amanah tu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Banyak cerita amanah ni ibu-ibu. Kisah diceritakan oleh Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya ikut satu kuliah dia. Cerita tentang Bazinjan Al-Maqliyah. Cerita tentang terung goreng. Pagi-pagi ni kena banyak cerita kat ibu-ibu kalau baca kitab. Pasal sirah ni tak boleh nak tipu. Sirah ni benda mana fakta. Bukan boleh tipu pula. Nabi pergi sini. Nabi pergi Mustapha. Mana ada masa tu Mustapha? Tak ada. Tahu Mustapha kan ada? Macam mana pergi Baik. Bazinjan Al-Maqliyah ni berlaku di Mesir. Cerita Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri. Seorang pelajar ni, dia menyewa di rumah di Mesir. Satu hari dia terputus bekalan. Terputus bekalan maknanya duit tak ada. Nak makan tak ada duit, duk teguk air ni je, air mineral je. Datang air mineral je, bagilah air kopi tarik ke. Gitu ya. Masa kita memang tak sempat sarapan lagi ni. Pagi tadi kuliah subuh. Lepas kuliah subuh dah 7.30. Duk teringat ke sini pula. Tak sempat sarapan. Sampai kampung tadi, duk angkat tudung saji, tengok mak, oi masak sedap ni mak. Mak kata pula, nasi belum masak lagi. Kau pergi ngajar dululah, dia kata. Tadi saya dah bedal nasi tuan-tuan. Ibu-ibu tak sempat. Sampai sini pula air mineral je. Jadilah alhamdulillah Yang kali letaklah teh tarik ke apa ke. Ada satu surau saya cakap macam tu, lepas saya datang je, hari-hari kita pula tak larat minum. Disusunnya air apa nama tu, Musalla ala sayyidina Muhammad. 3 botol air, apa nama jenisnya. Wah nak sebut tak reti air tu. Nanti ingat kita ceritalah, tak ingat hari-hari tu. Malu pula kita. Cerita saja je. Tapi alhamdulillah disediakan, dapat agak bawa balik rumah tak berhenti sejuk. Kadang-kadang kena cakap gitu Ustaz Tapi gurau Ustaz, tak payah Ustaz
Baik. Ceritanya bila budak ni dia lapar, kerja dia togok air masak je. Lapar sangat. Satu hari tak tahan sangat, lapar sangat dia. Tak boleh jadi ni, asyik minum air sejuk je. Dia pun panjat surtah di panggil atas. Bumbung rumah Arab dulu kalau masak, dia letak makanan dia ke atas bumbung rumah. Maka dia tengok dalam talam tu, angkat penutup tu, ada terung goreng. Dia tengok sedap je. Dia pun fikir, ni boleh tak boleh ni, kan ambil kan dosa pula. Tapi tak pula, darurat. Dia pun ambil terung tu, digigit terung tu. Menangis dia. Bukan pedas. Bukan sebab pedas. Menangis dia, Allah, dia teringat, takkanlah sebab terung ni aku banyak nak disanya Allah Ta'ala di akhirat nanti. Tak jadi dia makan, tapi kesan gigi tu ada. Pasal dah gigit. Dia pun letak semula terung tu ke atas talam tu. Dia pun turun tidur. Esok pagi dia pergi kuliah awal. Biasa kita memang kalau perut lapar bangun awal. Betul adik-adik. Sebab tu jangan makan banyak-banyak. Bila perut lapar memang bangun awal. Macam bulan puasa lah. Kan? Bangun awal, sahur kan. Jadi pelajar ni dia pergi ke kelas, ke kuliah. Bila ke kuliah, rupanya Syekh Azhar dah ada awal lagi. Syekh tu tanya dia pula. Tanya kepada dia, kamu nak kahwin? Syekh tanya dia. Dia kata nak kahwin, apa nak makan pun duit tak ada. Syekh kata, aku bukan tanya pasal makan, nak kahwin ke tak nak? Semua orang nak kahwin, dia kata. Kalau nak kahwin, hulur tangan. Syekh itu pun nikahkan dia dengan seorang perempuan dia pun tak pernah tengok. Syekh kata, lepas habis kuliah nanti ikut aku, kita pergi jumpa isteri kamu. Nikah. Bila nikah, ringkas cerita. Ini cerita ni banyak episod. Kalah 7 hari minta ilmu. Saya ringkaskan sikit. Saya ringkaskan sikit cerita ni. Jadi lepas habis kuliah, dia pun bawa, ikut Syekh itu bawa ke rumah isteri je lah, bukan bakal, dah nikah dah. Dia tengok, ini macam jalan nak balik rumah sewa aku ni. Rupanya betul-betul sampai kat rumah sewa dia. Rupa-rupanya tuan rumah tu dah suka dengan dia. Pasal akhlak amanahnya, takwanya dia kan. Tuan rumah suka. Jadi bila sampai di rumah, Syekh tu pun ceritalah, aku ni sebenarnya wali kepada apa nama tuan rumah ni. Tuan rumah tu bapak tak ada dah. Itu pak saudara dia dah diwalikan. Maka keluarlah isterinya. Bila isterinya keluar, bawalah rupanya hidangan yang dimasak tu memang kenduri dia. Kalau makan dulu pun tak apa. Tapi dia tangguh. Tu bawa keluar hidangan tu. Bila isteri dia bawa keluar hidangan tu, dia tengok ada satu terung tu, kesan gigi dia ada. Kesan gigit. Menangis dia. Menangis, pelajar ni menangis. Lalu isteri dia kata, wahai suamiku, kenapa kamu menangis? Apakah aku ni tidak cantik? Arab cantik. Dia kata cantik. Lalu kenapa menangis? Aku teringat malam tadi terung ni lah aku nak makan, tak jadi. Kan kerana sifat takwa Allah tinggi, Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar, dan Allah rezekikan dengan rezeki yang tak sangka-sangka. Malam tadi tahan nak makan terung, rupa-rupanya Allah nak bagi dia dengan tuan-tuan terung sekali. Punya murah rezeki. Rumah tak payah bayar dah, sewa kan. Tu adik nak ceritanya mahalnya amanah. Sifat ni ada kepada Nabi SAW. Tapi kita ingat bahawa amanah ni mesti diuji. Tak boleh kata kita ni amanah. Apa hasibatu apa? Hasiban nas apa? Ayusraku ayakulu wahum la yuftanun. Kan? Apakah kamu menyangka kamu boleh mengatakan kami telah beriman sebelum kamu diuji oleh Allah Ta'ala. Di amanah ni kita akan diuji. Allahumma salli ala Muhammad. Kita belum diuji lagi. Contoh dengan barang amanah, wang ringgit contoh. Kita boleh kata orang ni apalah nak ambil rasuah, tak pecah amanah. Kita belum diuji. Kalau kita dah diuji, kita belum
belum tahu boleh dapat ke tak dapat. Belum. Macam orang main kutu lah makcik. Dia dah dapat bahagian dia, dia pun berat je nak bayar pula time orang lain, kan? Itu sebenarnya ujian tu. Ada tak? Ada je. Ada je. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal berat. Kerana amanah tu berat, Dan Nabi juga memiliki akhlak yang mulia, maka tertariklah Sayyidatina Khadijah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menemuinya. Lalu ia menawarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memperdagangkan hartanya ke Syam dengan disertai seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ni bukan perempuan. Maisarah ni lelaki, nama je perempuan. Maisarah ni lelaki, pembantu kepada Sayyidatina Khadijah. Kalau dekat kitab kita tu, kita catat sikit minit Maisarah, pembantu lelaki. Pasal nama Maisarah ni perempuan. Ada macam nama Hendon lah. Hendon tu kita ingat lelaki, tetapi perempuan. Macam Fairuz pun ada perempuan, tetapi ada juga lelaki. Kalau Fairuz saja orang ingat perempuan. Macam dulu guru saya, bila Jaiz hantar guru ke sekolah saya, namanya Nurul Lail. Saya pun tak tengok dah benti ke. Saya cakap dengan kawan guru-guru di sekolah, dapat juga kita guru perempuan seorang. Bila sampai lapor diri, jantan. Lelaki dah punya Nurul Lail bin Termuin. Orang lelaki, nama perempuan. Ada kena tengok. Jadi Maisarah ini dengan diberi imbalan kepadanya melebihi imbalan yang diberikan oleh pedagang-pedagang lain. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran Sayyidatina Khadijah itu. Ketika mana ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sekali daripada yang ditawarkan daripada pedagang-pedagang lain. Itu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi SAW juga seorang yang bekerja. Nabi seorang Nabi juga menjalankan aktiviti sama macam kita. Waktu bekerja, dia bekerja. Nabi tidak duduk saja pegang tasbih. Tak ada. Waktu bekerja, Nabi bekerja. Jadi ibu-ibu kalau ada anak kita, isteri, suami kita yang macam tu, aku tak kerja, aku nak tasbih je. Subhanallah. Bang, Nabi juga bekerja. Kita kata begitu. Adik-adik saya tak nak kerja lah, saya nak belajar je. Nabi juga belajar, Nabi juga bekerja. Itu tanggungjawab. Baik. Kemudian selepas daripada kisah yang panjang itu, Nabi pun bekerja dengan Khadijah. Maka alih asbab sifat yang terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka Khadijah pun jatuh hati. Jatuh hati kepada baginda Nabi SAW. Sama macam kita. Sahabat saya, guru besar dia jatuh hati dengan dia, dapat jadi menantu guru besar. Kan, Allah SWT rezeki tu. Dijodohkannya dengan anak guru besar. Anak guru besar kerja doktor. Pasal apa? Pasal dia tunjuk akhlak yang baik, di sekolah rajin, dengar kata tak melawan guru besar. Kita jenis melawan, tak dapat jadi menantu guru besar. Contohlah dia semua sebab akhlak. Sebab itu dakwah ni 99% adalah dengan akhlak. Dia tak dengan kata-kata, tapi akhlak. Diterjemahkan dengan bentuk peribadinya. Orang bukan Islam contoh. Dulu orang Muslim Muhammad, saya ingat 3-4 tahun sudah lah. Waktu saya bertugas, waktu Zuhur di masjid saya, di masjid Country Home, Masjid Cahaya Imam Country Home tu, saya pun terkejut dan tertarik. Selepas waktu Zuhur saya bertugas, saya masuk bilik Bilal. Kemudian ada orang ketuk pintu. Bilik Bilal dengan imam tu sekali. Ketuk pintu, tengok budak darjah, budak sekolah rendah, dengan uniform sekolah,
Lepas tu ada seorang murid anak India. Saya tanya, ada apa ni ustaz? Dia kata, ni kawan saya nak masuk Islam, dia kata. Panik kat saya sekejap. Saya tanya, darjah berapa? Sekolah rendah. Darjah 4 lebih kurang begitu. Saya pun tanya dia, kebetulan dulu kita pun sekolah sini dulu, sekolah SAAS ni, kawan India ramai. Jadi boleh cakap Tamil sikit. Pun tanya dia, Omperna, tanya kan. Apa nama? Dia pun cerita nama sekian. Saya kata, dia paksa awak masuk Islam ke? Tak ada, saya suka pasal ni, kawan saya ni baik, dia kata. Allah masuk Islam Muhammad. Budak sekolah rendah. Allah Ta'ala hantar sebagai bahasa untuk kita betapa budak ni berakhlak dengan akhlak Islam, akhlak yang baik, sehingga menarik minat kawannya nak masuk Islam. Jadi saya pun telefon ketika tu, saya telefon Maiz, tanya bagian mualaf. Saya pun cerita Maiz pun kata ambil alamat rumah, Maiz akan turun jumpa keluarganya, siasat macam mana keluarga ni. Kadang-kadang keluarga tu juga sebab tu bila kita berjiran dengan orang yang bukan Islam, marilah kita berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Dia tak dengan kata-kata kita kan, tapi akhlak. Kata tu mengenai maknanya kata baik, bahasa kita, sikap kita, sifat kita yang terpuji itu. Baik, ringkas cerita. Maka kita masuk kepada tajuk pernikahan dengan Sayyidatina Khadijah. Maka ketika beliau kembali ke Mekah, Khadijah melihat hartanya bertambah dan berkat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni kan berkat Muhammad Muhammad. Apa juga yang disandar kepada Nabi SAW, berkat tu ada. Nanti kita akan masuklah bab seterusnya, ketika peristiwa perang Khandaq, betapa berkatnya Nabi SAW. Makanan yang sedikit pun boleh menampung hampir 1000 orang. Berkatnya Nabi SAW. Kita jangan buat begitu. Jemput kenduri kahwin 1000 orang, kita kata berkatlah selawat Nabi SAW, masak untuk 10 orang. Jangan saya sekali cuba macam tu makcik. Biru muka kita nanti. Orang ramai tak ada makanan. Ada juga pasien kita, dia dengar, oh ni berkat Nabi ni, kita buat jimat sikit lah. Nak jimat waktu PKP ni, nikah saja masak bihun goreng cukup lah. Tak payah jemput ramai-ramai. Itu berkat jimat. Baik. Jadi bila Khadijah melihat hartanya bertambah dan berkat yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau sebelum ini biasa tak untung. Untung bukan tak untung, tapi tak banyak. Saya bila cerita pasal berkat ni, saya teringat dulu. Banyak kisah tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Ustaz Atau ketika ada seorang India telefon saya. Dia ni manager area 7-Eleven. Saya tak ingat nama dia. Dia telefon saya. Kita dah biasa jenis orang telefon jawab Assalamualaikum kan. Dia kata saya bukan Islam, dia kata. Betul kan, kita dah terbiasa gitu. Saya kata okey, ada apa tuan? Saya nak jemput ustaz ceramah, dia kata. Pelik betul, saya kata. Orang bukan Islam jemput kita ceramah ni pertama kali. Itulah pertama kali dalam hidup kita. Apa cerita. Okey. Dia panggil saya ceramah kepada staf-staf 7-Eleven. Dekat training center 7-Eleven di Kota Damansara. Saya ingat lagi. Masa tu saya pergi. Bila saya pergi sampai sana, dia pun sambut saya. Dia pun cerita. Saya pun tanya dia kenapa panggil saya ni. Dia kata area yang dia jaga 7-Eleven ni selalu rugi. Staf-staf saya tak jujur dan amanah. Banyak sonlap lah ceritanya. Sonlap. Saya tak percaya pada benda lain kecuali mesti dicerita tentang agama. Cerita pasal agama. Maka dia jemput kita. Saya pun cerita. Dia bila saya ceramah macam ni, dia duduk sebelah saya, jauh lagi Tamizi ni, dia dekat saya lagi. Saya kata ni Abu Talib moden ni. Cerita tentang apa nama ni. Kali pertama saya ingat selesai dah. Telefon lagi, ustaz kita ke buat bersiri, dia kata. Rezeki saya pula lah bersiri, ustaz. Sampailah cukup siri je, tak panggil lah. Maknanya budak jadi baik belaka lah. Mudah-mudahan. Maknanya nak cerita, orang bukan Islam pun akan percaya kepada agama kita, kerana agama kita memang memandu orang jadi baik.
Orang bukan Islam memang akan cari kita. Di masjid saya tu berapa kali dah orang bukan Islam datang minta jampi air. Jampi air. Dia cakap, "Ustaz, tolonglah imam saya ni dah seminggu demam tak baik-baik. Saya kata ni denggi ni, pergi cek darah lah." Sudah cek darah okey saja. Tolong kasih baca ayat sikit. Kita pun baca lah apa yang kita tahu. Kita bukan tok bomo tuan-tuan, ibu-ibu. Kita bacalah surah Fatihah 7 kali, kita ulang ayat Ruqyah 7 Fatihah. Lepas tu sampai sekarang tak datang-datang. Sama ada hidup atau mati, wallahu alam. Dia dua je, sama ada sihat ataupun terus. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab kita tak pandai. Adik-adik kita tak pandai, bukan bidang kita. Baik. Maka ketika Nabi SAW mendengar bertambah bekatnya yang dibawa oleh Nabi SAW, ia melihat sifat amanahnya dan mendengar berita yang disampaikan oleh Maisarah. Jadi ditanya oleh Khadijah kepada Maisarah, macam mana Nabi SAW ini, hari ini perniagaan kita bertambah maju, berkatnya. Kemudian disampaikan oleh Maisarah tentang sikapnya yang manis, akhlaknya Nabi SAW yang mulia, pemikirannya yang cemerlang. Niaga ni bukan saja ada duit modal, tapi kalau otak tak cerdas pun boleh bankrupt kita, kan? Ada modal tapi idea tak ada, tak jadi juga. Kita pun pelik kenapa orang punya kedai ramai orang kedai gitu. Kalaulah jam boleh masuk syurga, jam masuk syurga dulu. Kerana dia berzikir ikut waktu. Ada dia, kita berzikir sekarang, ustaz marah baru nak berzikir. Patut kita kena rasa bangga. Tadi saya datang tu dengar ada maulid kan. Bangga tu. Ada qasidah, patut kita bersyukur. Kita boleh berqasidah. Orang lain tak boleh. Tadi dengar qasidah sedap di hati kita kan. Tenang aja. Balik pada cerita kita tadi. Maka katanya perkataan yang jujur, Nabi juga berkata jujur. Meniaga jujur ni penting. Dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW, Sa'id bin Waqqas. Sa'id bin Waqqas ni di antara sahabat Nabi yang hijrah sampai ke China. Dalam sirah mengatakan Ibn Waqqas ini sampai China dia buka kedai. Namanya Ad-Duqan Ashabi. Ad-Duqan Ashabi. Dukan tu kedai sahabat. Meniaga apa? Kata riwayat, dalam riwayat mengatakan Sa'id bin Waqqas ni meniaga kain. Niaga kain. Macam kedai Muaz kat Kuala Selangor tu lah. Niaga kain. Satu hari datang seorang Cina. Jangan tanya saya lah bahasa apa Ibn Waqqas bersembang dengan Cina tu. Pasal dalam sirah tak dicerita pula. Dulu pun tak ada Google Translate. Sekarang senang ada Google Translate. Seorang pelanggan ni datang kedai Sa'id bin Waqqas. Ketika itu Ibn Waqqas tak ada pekerja dia. Pekerja dia ni salah membeli harga. Cina ni dia beli harga, dia beli kain, patut nilai harga tu contoh sebagai contoh semeter RM3. Tetapi pekerja dia telah beri semeter RM4. Jadi dalam perjalanan pulang, pelanggan Cina ni selisih dengan Ibn Waqqas. Dia berselisih dengan Sa'id bin Waqqas. Sa'id bin Waqqas tengok beg plastik tu macam kedai aku je. Macam kita pergi Tesco, beg plastik Tesco, pergi Aeon, beg plastik Aeon, kan? Kalau pergi kedai runcit je, beg plastik dia sama je, merah, tak merah, biru, kuning. Tu. Dia tak ada cop kedai. Jadi dia tanya, kamu balik dari kedai aku ni. Ibn Waqqas tanya, berapa ringgit kamu beli semeter kain ni? Dia kata RM4. Dia tengok, oh kain ni tersilap ni. Kain ini semeter RM3, bukan RM4. Mungkinlah pekerja aku tersilap. Dia pun patah balik, bawa pelanggan Cina ni pergi kedai dia. Dia kata kepada pekerja dia, dia tersilap bagi harga, pulangkan balik duit. Cina ni merasa takjub, merasa kagum. Dia kata dalam riwayat tu cerita begitu. Dia kata tidak ada pernah bangsa aku yang berniaga sejujur macam kamu. Maka lepas peristiwa tu berlaku, esoknya
Pelanggan ni tadi dibawa satu kampung datang, duduk bercangkung depan kedai Ibnu Waqqas, belum buka lagi. Nak buat apa ya? Bukan nak membeli belah, tetapi nak menyatakan keimanan kepada Tuhan pemilik kedai ini. Kenapa? Jujur, amanah. Allahumma salli ala Muhammad. Mata dia pada jujur. Bila kita berniaga, kena jujur. Berniaga durian contoh, kena ceritalah, durian tak tahulah musim ni tak apa cantik, ada sebahagiannya ada ulat, oh ni tidak, ni terbaik ni musangking pun kalah. Kita beli kopak-kopak kat rumah, betul sulah dapat. Kita jenis anak ramai, anak ramai macam ibu-ibu. Saya anak 6 orang ramai, bukan boleh cukup sebiji. Kita beli pula durian rosak, peras kita. Sebab itulah bila dah terkena sekali, beli durian, bawa tapui siap-siap, suruh dia buka depan kita, tengok tak elok tukar. Kalau tidak pakat sulah seorang rasa sulah, dah selesai. Beli sampai RM10. Contoh. Pasal tak ada amanah tu. Pasal kita mesti, kita punya metodologi, kepala kita, mindset kita, meniaga mesti untung dulu. Sebenarnya bukan kira itu, meniaga mesti tarik berkat dulu. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bila berkat jujur, insya-Allah untung tu datang sendiri. Untung tu datang sendiri. Macam jual kuih, karipap, sardin. Sardin tak ada, tapi jual karipap sardin. Karipap tu dia bagi pam angin gembok je. Bila makan kosong je. Biasa terkena bulan Ramadan. Cucu badak pun badak tak ada. Kalau ada payah juga. Jadi kita itu jujur tu, benda-benda begitu kena jaga. Baik. Kemudian dia kata, perilaku yang dipercayai seolah-olah ia menemukan sesuatu yang berharga yang pernah hilang daripadanya. Saat itu para penghulu dan pemuka Quraisy dalam bab nak menikahi, cerita tentang kahwin ni, sebenarnya ramai. Pernah dikata oleh guru saya, sahabat saya, Ustaz Muhammad Fahmi, ketika tausiah di Madinah, saya ingat saya pun tanya dia, kenapa Abu Jahal ni marah sangat dengan Rasulullah SAW. Dia antara, dia kata, riwayat ada pernah bercerita, Abu Jahal ni marah sangat kepada Nabi SAW kerana dia gagal menikahi Khadijah. Rupanya bukan saja tempat kita berlaku begitu, Arab pun begitu juga. Marah dia kan. Bila marah tak dapat nikah orang ni, oh kau tak nak aku tak apa, kalau aku tak dapat, semua tak dapat. Tu yang mula buat benda-benda syirik. Berlaku macam sekarang tu kan. Ada kan orang berkenan ke kita, contoh, kita pula dah ada orang lain, aku tak dapat engkau, siap, musuh tu sampai bila-bila. Tu dahsyat tu cerita tu. Jadi begitulah dia kata dalam kitab ini, saat itu para penghulu dan pemuka Quraisy banyak yang ingin menikahinya, namun ia menolak. Ramai yang masuk Minang Khadijah ni bukan orang biasa-biasa, Tan Sri Datuk kan, yang datang Minang ni. Ceritanya nak Minang Khadijah ni, Khadijah ketika itu businesswoman. Yang nak masuk Minang pun bukan orang biasa-biasa, businessman juga. Semua pemuka pembesar Quraisy. Maka dia kata, akan tetapi ia kemudian mengungkapkan isi hatinya kepada temannya Nafisah binti Munah. Dia beritahu isi hatinya kepada Nafisah. Temannya pun pergilah kepada Rasulullah SAW dan menyarankan beliau untuk menikahi Khadijah. Rasulullah SAW pun bersetuju dan berbicaralah dengan pakcik-pakciknya. Mereka pergi menemui bapa saudara Khadijah untuk meminangnya, hingga kemudian dilangsungkan pesta pernikahan. Dalam bab nikah ni sebenarnya bukanlah Khadijah pinang Nabi, tapi Nabi juga meminang Khadijah. Maka akad nikah itu pun dihadiri oleh Bani Hashim serta pemuka-pemuka Madar. Peristiwa ini terjadi 2 bulan setelah beliau kembali daripada Syam.
Rasulullah SAW pun memberikan mahar sebanyak 20 ekor anak unta kepada Khadijah yang pada ketika itu berusia 40 tahun. Rasulullah pun bukan seorang yang susah. Keluarga ni pun keluarga bangsawan, tetapi memilih hidup secara sederhana. Bila kita kena sunyikan, bukan Rasulullah SAW tu orang yang susah, bukan. Kemudian dia kata, namun ketika itu ia termasuk dalam kalangan wanita yang paling dipandang tinggi daripada segi keturunan. Keturunan yang baik-baik, kemudian kekayaan dan akalnya yang pintar. Ia merupakan wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan kita lihat Nabi SAW tidak pernah menikah wanita lain sehinggalah Khadijah wafat. Jadi suami-suami jangan cepat sangat bagi hujah tu, nak ikut sunnah lah, ikut sunnah boleh bang, tapi jadikan saya macam Khadijah. Setelah saya meninggal barulah abang boleh ikut sunnah. Payahlah suami kita kan? Betul lah. Kalau isteri yang bijak, dia akan kata begitu. Pasal suami dia pula baru mengaji sirah, ikut sunnah lah dia kata. Cerita kat kita, dia tak tahu isteri pun mengaji sirah juga. Jadi dua-dua tak boleh jam. Maka dia kata seluruh anak-anak Rasulullah SAW berasal daripadanya, selain daripada Ibrahim. Beliau dikurniakan anak-anak yang diberi nama dengan Qasim. Oleh sebab itu beliau disebut juga sebagai Abu Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah ataupun Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah dan Abdullah. Abdullah digelari dengan takhyib ataupun takhir. Semua anak lelaki Rasulullah SAW wafat sewaktu kecil. Adapun anak-anak perempuan beliau semuanya masuk Islam dan berhijrah, namun semuanya wafat pada masa beliau hidup, selain Fatimah radhiyallahu anha yang wafat 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Tadi hikmah banyak dibincangkan para ulama. Mengapa anak-anak lelaki Rasulullah SAW meninggal, wafat pada waktu kecil? Ya, untuk mengelakkan fitnah sebagai contoh pada kemudian hari. Itu di antara hikmah. Kemudian dalam peristiwa setelah itu, pembinaan Kaabah. Ustaz, kita baik apa Ustaz? 10 suku 4 minit lagi. Di sirah ni sedap pasal membaca. Kita suka juga bila sirah ni. Kalau saja-saja nak baca macam jawapannya tak ada. Tak usah temberang lah adik-adik Jadi bila kita belajar dan mengajar, kita kena membaca. Jadi rugi tak baca. Kerana seronok baca sirah ni. Kita pun pelik, kita boleh baca buku novel. Orang perempuan lah, orang lelaki kurang sikit. Orang perempuan ni kan sebelum tidur disusun novel sebelah katil tu kan, pasang lampu katil tu, baca novel. Padahal tahu dah cerita novel tu pembohong. Kan ditulis kat depan tu, cerita ini tak ada kena-mengena antara hidup dan mati. Maknanya cerita bohong. Baca juga. Sedangkan kitab sirah ni cerita yang berkait dengan Nabi, cerita betul. Begitu juga Quran. Kan kita baca ayat pertama surah Al-Baqarah, apa dia? Ayat kedua, Dalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Ini kitab tidak ada ragu padanya. Maknanya cerita betul. Hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi tak nak baca juga. Ambil novel buat baca cerita bohong. Itu yang jadi otak pembohong aja tu. Ligat aja nak menipu dan sumpamanya. Jadi pembinaan Kaabah dan isu tahkim tersambung bulan depan lah. Pasal panjang cerita ni. Kalau berhenti tengah-tengah kan tak seronok pula. Jadi yang kita bincangkan pada hari ini adalah bagaimana situasi Nabi SAW ketika hayat hidupnya, ketika kanak-kanak, zaman dewasa. Nabi juga orang yang bekerja. Nabi juga orang yang mencari rezeki. Dalam masa yang sama, Nabi menunjukkan sikap. Kalau jadi seorang yang bekerja, mestilah ada sikap amanahnya, benarnya, sidiknya, jujurnya. Itu tidak boleh dilepaskan daripada kehidupan kita. Ibu-ibu yang saya kasihi, adik-adik yang saya rahmati, yang saya hormati sekalian,
Jadi inilah sedikit perkongsian kita berkenaan dengan kitab ringkasan sejarah Rasulullah SAW daripada Mukhtasar Rahiq Al-Maktum. Kitabnya panjang besar dan lepas, tapi kita belajar ringkasan saja. Jadi mudah-mudahan mendatangkan 1000 manfaat buat kehidupan kita. Apatah lagi kita nak mengaku sebagai umat Nabi SAW, dan lebih lagi kerana kita nak menempa nama kita, kita nak memahat nama kita termasuk dalam kumpulan orang yang mencintai, mengasihi Nabi. Kerana kata Nabi SAW, Al-mar'u man ahab, seseorang itu akan dibangkitkan dengan orang yang dicintainya. Jadi nak cinta Nabi SAW tak boleh cinta begitu saja. Mesti kita kena kenal sirah, kepribadian, sifat Nabi SAW itu. Jadi mudah-mudahan mendatangkan 1000 manfaat buat diri saya dan ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hadi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afina ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farjil an ummata sayyidina Muhammad farjilan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala idfa anna al waba wal bala wal marad wasyada'id an baladina hadza khassah wa an sa'iril biladil muslimina ammah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.